A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Hari ni kita dah tak banyak ya. Iqra kita ni dah nak habis ya. Okey, kalau boleh siapa yang perlu tu datang saja ya, sebab lepas ni memang kita tak cerita Iqra dah ya. Halaman 19 ni, okey, halaman 19 ni ada 6. 6 ya, mim. Yang pertamanya mim, huruf mim, ekor dia pendek. Lepas tu bawah dia qaf lam ya. Ya, yang bawah mim tu qaf lam ya. Bawah dia pula titik 3, sepasang titik 3 ataupun titik 3 kembar lah, berkembar ya. Lepas tu jim, lepas tu lam. Ustazah, Saya. apa nama Ustazah? Yang mana? Titik tu, nama dia apa? Nama belum. Saya belum sebut nama lagi. Nanti saya sebut ya. Saya semua hanya sebut ada 6. Ya, ada 6 dulu ya. Lepas tu lam alif, lepas tu sad lam ya. Okey, ini semua ke-6 ini dipanggil tanda-tanda waqaf dalam Al-Quran. Dipanggil tanda-tanda waqaf dalam Al-Quran, tapi tak waqaf tu maksudnya berhenti, tanda-tanda berhenti. Tapi taklah ke semua-semua ni kita kena berhenti, tak. Nama je hanya dikategorikan di bawah tajuk tanda-tanda berhenti, tetapi bukan semua yang kita berhenti. Okey? Yang pertamanya mim. Mim tu nama dia di sini dia tak bagi nama, dia hanya terangkan fungsi ya. Dia tulis situ mesti waqaf. Dia tulis kat situ. Mesti waqaf. Mim ni kalau nama waqaf tam. Tam bermaksud sempurna. Ya, waqaf tam ataupun kalau orang sebut waqaf lazim, boleh juga. Ataupun ada yang menyebutnya waqaf nabi. 3 namalah ya. Tapi yang pentingnya apa fungsinya di situ, apa maksud bila dia letak mim ekor pendek ya. Itu maksudnya mesti waqaf, mesti berhenti. So kita ikutlah ya. Okey, qaf lam ya, bawah tu ya, qaf lam ya, waqaf lebih baik. Dia punya keterangan dia di tepi tu, waqaf lebih baik. So yang ini juga biasanya kita berhenti. Yang ni, ya, mim tadi kita berhenti, yang ni juga kita berhenti. Okey, dan ini namanya waqaf aula, kita panggil dia. Ya, waqaf aula, aula tu maksudnya lebih baik. Ataupun dipanggil waqaf kafi. Kafi maksudnya mencukupi. Kalau yang mim tadi lebih sempurna sebab tam sempurna, waqaf sempurna. Itu mim. Kalau qaf lam ya, waqaf dia mencukupi lah, level dia punya ya, level tahap keperluan nak berhenti ke tak berhenti tadi ya. Kalau qaf lam ya, waqaf mencukupi. Kalau bahasa Melayunya waqaf, kalau Arabnya waqaf kafi. Ya, mencukupi. Okey, waqaf lebih baik. So 2 ni sahaja sebenarnya yang kita kena berhenti. 2 ni sahaja. Walaupun ni ada 6 ni, okey, tapi hanya 2 ini sahaja. Okey, seterusnya 3 titik sepasang ataupun berkembar ya. Ini adalah beberapa tempat dalam Quran. Mim tu pun adalah macam qaf lam ya. Kita tak payahlah nak kira banyak mana tak payah ya. Okey, 3 titik ni pula, 3 titik bertindih dipanggil. Sepasang 3 titik bertindih. Ataupun Arabnya dipanggil waqaf ta'anuk. Ta'anuk. Ta'anuk tu maksudnya bertindih lah tu. 3 titik bertindih. Tapi dia memang ada 2 lah maksudnya. Ada sepasang. Dia akan ada pada satu tempat. Lepas tu sebelah lagi dia mesti ada. Dia tak jauh pun. Dia tak jauh terpisah. Apa maksudnya? Di situ dia tulis waqaf pada salah satu tempat. Dia punya. Maksudnya kalau kita hendak waqaf sebenarnya. Ayat ni pun kena lebih tepatnya kalau kita perlu waqaf ataupun kalau kita hendak waqaf, makanya kita hanya boleh waqaf pada salah satu tadi. Tak boleh pada dua-duanya. Kalau kita dah waqaf pada the first 3 tu, the second one kita tak boleh. Macam tu ya. Kalau kita pula nak waqaf pada yang kedua tu, yang 3 yang kedua tu, makanya yang pertama tak boleh. Itu. Kalau kita, macam saya cakap tadi, kalau kita perlu waqaf di situ atau kalau kita nak waqaf tu mungkin tak yakinlah nak sambung kan. Jadi nak waqaf lah. Macam itulah ya. So jika waqaf
pada salah satu saja. Maksudnya kita tidak wakaf pada kedua-duanya, tidak. Ya. Itu dia mungkin mencacat, bukan mungkin lah, mencacat di segi struktur ayat mungkin. Macam tu ya. Okey. Ini wakaf ta'anud. Dan sebenarnya keterangan dia lebih. Namun sebenarnya kalau nak terus je tak nak wakaf langsung boleh, itu sebenarnya, tapi kat sini sangat ringkas lah ya. Dia sebenarnya lebih lagi sebenarnya, jika perlu wakaf ataupun jika hendak wakaf hanya pada salah satu, the first three ataupun the second three, macam tu kita kata ya, 3 yang pertama ataupun 3 yang kedua. Tetapi ataupun namun kalau tak mau wakaf, kalau maksudnya nafas tu panjang lagi kan, kalau nak terus saja boleh, tak perlu wakaf pada kedua-dua ini. Itu sebenarnya. Ya, wakaf ta'anud. Okay. Yang jim jaiz. Jaiz ya. Jaiz bermaksud harus. Harus maksud dia boleh. Ya, boleh. So boleh ini bukan mesti, bukan kena. Ya, kita jangan selalu guna kena tak. Boleh maksudnya boleh. Boleh wakaf atau terus. Maksudnya dua-dua, dia tak beratkan yang mana-mana. Tidak. Maksudnya terpulang ke lebih kata 50%, separuh-separuh. Kalau kita nak wakaf pun boleh, ataupun tak nak wakaf lah, kita nak terus je kat situ, boleh. Ini tidak memberatkan yang mana-mana. Macam yang tadi tu, wakaf lebih baik. Tadi kan? So ada lebih berat lah, lebih berat kepada wakaf. Ya, macam ni tak. Maksudnya wakaf pun baik, terus pun baik. Macam tu ya, wakaf jaiz. Okey, la. La bermaksud tidak ataupun jangan. Bermaksud tidak ataupun jangan, ini dipanggil wakaf qabih. Qabih bermaksud buruk. Satu berhenti yang buruk lah kalau kita wakaf kat situ, maksudnya buruk, mencacatkan makna ayat mungkin ya. Jadinya wakaf yang buruk, tapi bukanlah haram. Janganlah tak boleh tak boleh, tapi bukanlah jatuh haram, tidak ya. Cumanya kalau kita nampak kat situ tidak boleh wakaf, dia punya keterangan di situ ya. Tapi apa-apa pun kalau terwakaf tak adalah berdosa. Kena ingat tu ya, bukanlah haram apa ya, tidak boleh wakaf sebabnya mencacatkan ayat apa semuanya lah. Kalau terwakaf juga kat situ tak apa ya, kita patah je balik, reverse balik dua kalimah ke ya, dua perkataan, tak ada masalah ya. Wakaf qabih. Okey. Dan yang keenam, sad lam ya. Yang tadi qaf lam ya, sad lam ya pula baca terus lebih baik. Maksudnya terus lebih baik. Tapi ini pun juga sebenarnya ayat dia ada lagi tahu. Terus lebih baik tapi berhenti masih boleh. Sebenarnya keterangan dia ada lagi sebenarnya. Dia ambil yang satu bahagian je. Ini bacanya baca terus lebih baik. So boleh, sebenarnya boleh je. Kalau memang berhenti tak ada masalah pun sebab dia ada keterangan lagi. Apa pun berhenti masih boleh. Ini wakaf hasan. Sad lam ya wasal aula. Okey, ataupun namanya wakaf hasan. Okey, ada 6 ni sahaja. Makanya kalau kita faham dia, faham tanda-tanda ni tadi, bacalah Quran itu dengan apa yang ada pada tanda-tanda ni tadi. Kan? Bila tu jumpa mim, wakaf. Ni jangan tak perasan. Kenalah perasan. Tapi mim ni saya bagi tahu ya, kecil je dia. Selalu orang tak perasan mim yang ni. Kan? So memang mim, yang mim tu paling pertamanya sangat kecil dalam Al-Quran. Jadinya mata kita alert lah. Tapi kalau kata tak perasan tu, tak apalah, bukan kesalahan, dah tak sengaja kan. Tapi kalau ni hati-hati, mata kita tengok kan, nampak mim berhenti, qaf lam ya pula berhenti. Macam tu, 2 tu saja. Kalau yang titik 3 tu pula rasa-rasa memang nak berhenti, pilih salah satu. Ikut nafas lah kan. Pilihan kita mesti ikut nafas kan. Nak yang pertama ke, yang kedua ke, ataupun rasa tak nak berhenti kan, rasa macam tak nak berhenti, tak apa, terus je. Boleh. Kalau macam jim pun sama. Wakaf pun boleh, terus pun boleh. Tak ada masalah, tak ada isu langsung. Jim Kalau la pula, dia kata jangan berhenti kat situ, janganlah. Kita cakap tadi bukanlah dosa haram pun, semuanya macam tak pandai undang-undang. Macam itulah ya. Cumanya kalau perlu berhenti, sebelum dia boleh, kalimah sebelum dia boleh, ataupun kalimah selepas dia. Satu kalimah sebelum dia boleh, ataupun satu kalimah selepas dia. Tapi bila nak mulakan saja selepas la tu, tak ada masalah. Sad lam ya baca terus lebih baik. Tapi sebenarnya berhenti pun masih boleh. Ini kalau cubalah, ikutlah. Dia kata dia baca terus lebih baik. Nampak macam tu, terus je. Walaupun lepas tu satu kalimah je dah berhenti, tak apa.
Nampak soalan ayah nak terus sebab nak ikut ni kan. Tapi lepas tu satu kalimah je, lepas tu terus berhenti. Tak apa juga, tak ada masalah. Ya. Okey, itu bukan ni bukan ni lah. So kalau kita dapat memahami dia, menepati dia punya tu, cantiklah memahami undang-undang, ya. Undang-undang tanda-tanda waqaf di dalam Al-Quran. Okey. Mari kita terus. Scroll lagi bawah. Nampak mim dia kecil. Ini pun kira besar lagi ni sebab dekat skrin kan. Nampak lagi besar ni. Kalau dalam Quran lagi nampak kecil kan. Ya. Okey, kita panggil Linda dululah. Linda orang pertama. Silakan Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum yawma yad'un da'i ila syai'in nukur. An izhar haki. Bagi tahu di mana? Nun sukun bertemu dengan ha. Tak payah bertemu ha sebenarnya. Nun bertanda sukun. Itu lagi senang. Nun bertanda sukun. Okay. Lepas tu ada waqaf tam kena berhenti. Atau waqaf lazim, ya. Waqaf lazim. Waqaf Nabi itu mim sukun tu pula. Okay. Mim sukun izhar syafawi. Ya, cara disebut pun mim bertanda sukun. Lagi senang. Ya. Yang tadi nun bertanda mati ataupun nun bertanda sukun, izhar halki. Yang ni mim bertanda mati atau mim bertanda sukun, itu je. Tak payah jumpa huruf apa tak payah. Dia kalau yang dua-dua ni tak payah jumpa apa. Ya, tanda sukun tu dah cukup untuk kita ingat nama dia lebih mudah lah. Yang pertama nun sukun, izhar halki, mim sukun, izhar juga. Tapi izhar syafawi. Izhar maksudnya kedua-duanya tak dengung. Itu. Yang jelas. Izhar tu maksud dia jelas. Tak dengung, pendek. Anhum. Pendek ya. Dia tak boleh an. Tak boleh. Betul hum. Semua tak boleh. Ya. Okey. Terus. Yau waw sukun sebelumnya baris atas harfulin. Boleh jadi mat. Boleh. Boleh. Jadi yaum. Ya, boleh jadi matlin. Ya, betul. Dal sukun ni qalqalah sugra. Okey, ya ada. Ya, bunyi dia ya ada, okey. Ya ada. Alif lam samsiah. Ya, alif lam apa samsiah? Explain. Ada alif lam selepasnya dia ada tanda sabdu. Ya, mesti selepas lam. Mesti ya. Selepas lam. Alif tu yang ada macam belon atas dia tu ya. Itu sebenarnya nama dia hamzah wasal. Panggil alif masih boleh ya. Okey, lepas tu lam, sabdu dia mesti selepas lam. Itu alif lam syamsiyah. Okey. Da mak asli. Okey. La mak asli. Nanti dulu dah, bagi tahu kat kawan kenapa dia mak asli dah. Sebab dal tu baris atas, selepasnya huruf mat alif. Ya, betul ya. Mesti ada baris atas dan selepasnya ada alif yang dipanggil huruf mat. Okey, terus. La mak asli, lam baris atas, selepasnya ada huruf mat. Alif lah, huruf alif. Ni alif juga. Tapi tadi alif panjang. Alif mamdudah, yang ni alif maksurah. Ya, alif pendek. Tapi saya bagi tahu alif pendek ataupun alif panjang sama sahaja. Cuma dia nama adalah alif panjang, alif mamdudah. Mamdudah maksudnya panjang. Alif pendek, alif maksurah. Tetapi fungsinya sama sahaja. Terus. Okey. Syai ya sukun harfulin. Boleh juga kita waqaf jadi matlin. Boleh, ya boleh. Syai apa tu ada ni tanwin bertemu dengan nun. Ya. Apa? Betul lah, tanwin bertemu dengan nun, idgham bila gunnah. Ma'al. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ya. Okey. Ra tafkim. Ya, kenapa dia tafkhim? Sebab nampak baris bawah. Bila waqaf kita tengok tanda sebelahnya. Baris sebelah. Bila ra kita matikan, maksudnya di akhir baris ra kita tak boleh tengok dah. Ya, tak pakailah kita kata ya. Jadi nak tahu ra tebal atau nipis ya, tafkhim ataupun tarqiq, makanya tengok sebelum dia baris apa. Ya,
Kalau baris bawah, ra nipis balik. Kalau baris depan macam ni ataupun baris atas, ku ataupun ka, makanya ra tafkhim. Tapi kalau kita nak baca baris ra tu nak sambung, contohnya lah. Nak sambung kita baca baris ra dengan baris bawah, makanya dia tarkik. Okey. Seterusnya, kita panggil siapa ya? Siapa yang Kak Ayah dulu ya? Silakan Kak Ayah. Okey. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka huwa yahsyurum innahu hakimun alim. Inna ada wajib bangunah. Dia bukan pada na tau, pada in. Okey. Wa in wajib bangunah. Rabbaka Ra, sifat ra. Ra tahfim. Tahfim. Wa ada apa? Yah ada hamas. Di mana? Dekat, kalau saya ha mati tu ya. Ha. Ya, ha mati, betul. Ha mati ataupun ha sukun. Ya. Sukun. Syuruhum iza syafawi. Hum ya, hum. Pada mana izar syafawi? Pada mim ya. Mim sukun. Sebut. Mim sukun, lepas tu ru sifat ru. Ru tafkhim sebab tafkhim juga. Ya, tadi ra tafkhim juga. Ya, ru juga tafkhim. Ra dengan ru tafkhim punya tebal ya. Dan hum itu pada mim sukun, sebut ya, bagi kawan kita pun dengar izhar syafawi, lepas tu kita ada tanda waqaf jim. Apa namanya? Apa maksudnya? Waqaf jaiz. Ya, apa yang ya itu namalah. Lepas tu maksudnya nak berhenti ke nak terus ke? Boleh. 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 Ya, okey. Terus ini wajib bangunah. Okey. Hu maksilah qasirah. Okey. Hakim asli. Okey. Mun alim kalau diwakal dia jadi ma'rif disukun, kalau diwasa dia jadi mat asli li. Pada li ya. Kawan kita bercakap tentang li, betul? Tapi mun tertinggal. Mun yang pertama. Mun terlupa. Tanwin depan terbalik. Itulah. Izhar halki. Hakimun, mun pendek macam tu. Ya. Tanwin bertemu dengan huruf-huruf halkum. Halki bermaksud halkum. Huruf ain adalah salah satu daripada huruf halki ataupun huruf halkum. Ya, hakimun, mun pendek. Hakimun alim, mun pendek ya. Itu izhar halki di situ. Kalau kita tengok mun kat hujung, tengok kat mun yang kedua hujung, tanda dia tak sama. Yang pada mun yang pertama ni dia tanwin depan, kedua-duanya tanwin depan, tetapi yang ni tanwinnya terbalik. Diterbalikkan salah satu. Tapi kalau mun yang kedua yang hujung tu alim, tak boleh baca alimun, tak boleh. Tak boleh baca mun ya. Perhatikan barisnya, baris depan juga, tapi dia tanwin depan sama dia panggil. Orang panggil 99. Itu lain. Itu tanda dengung ya. Kalau yang mun yang pertama tadi hakimun. Di situ yang pertama tu itu tanwin depan terbalik. Yang itu yang pertama izhar halki. Kalau yang kedua kalau nak baca mun dia tak jadi mun dah. Dia bergantung kepada huruf apa yang ada selepas itu. Dan namanya bergantung. Ada beberapa namalah terpulang kepada huruf apa. Tapi kawan kita memilih berhenti alim. Memang mad arid dia sukun. Dia dah cakap kalau terus mad asli betul. Mad asli tak ada masalah. Tapi mun di hujung bukan mun. Bergantung kepada hurufnya. Okey, Linda sila panggil kawan Linda. Ustazah tak nampak siapa masuk tadi. Silakan. Siapalah? Ustazah tak tahu. Bolehlah Kak Azizah. Okey. Siap. Hazizah silakan. Cik Hazizah. Boleh. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yahluku kaman la yahluku afala tazakkarun.
Okey, ada beberapa yang you kena betulkan ya. Afamang itu kalau jumpa huruf ta. Nun mati jumpa huruf ta. Tapi sekarang nun mati jumpa huruf ya. Ya. You rasa macam mana? Afaman ya Ustazah. Mai. Macam tu. Ya. Lepas tu yakhluqu kamal la yakhluq. Itu kena berhenti tu. Selepas luku tu, yakhluqu ada tanda berhenti qaf lam ya. So ini kita berhenti. Okay. Lagi sekali. Kena berhenti saya, tak boleh Ya, terus. itu kena. Silakan dari awal. Ulang. Afaman yahluku kaman la yahluku. Luqa. Dia tak boleh baris hujung tu. Yahluku. Luqa. Itu sifat. Kenapa bunyi qa? Aku kalah sudah. Ya, sifat huruf tu. Bila kita berhenti baris terakhir, kita tak boleh bunyikan. Ya, lepas tu baru terus. Afala tazakkarun. Okay, nama cuba. Afaman. Man izhar. Okey, begini. Afamai. Dia bukan mang tau. Afamai. Nun, cara kita sebut dulu. Nun mati bertemu huruf ya. Cara kita sebut. Izal mal gunah saja. Nama dia ikhfa hakik. Sorry. Nun mati bertemu ya idgham ma'al gunnah. Nama dia idgham ma'al gunnah. Betul saja. Ya, idgham ma'al gunnah. Namanya ya. Okey. Lepas tu lagi? Yang ada hamas. Ya, betul. Pada mana? Di mana? Yang yah tu bunyi yah. Memanglah, tapi pada huruf apa hamas tu sebenarnya? Ya dengan ho tu saja. Okey, bukan pada sukun ya mati tu. Ya, pada yang mati saja, bukan pada ya. Memanglah bacaan dia ya. Betul, tapi pada kha mati. Itu harusnya hanya pada huruf kha mati ya, bukan mati. Ya. Okey. Lepas tu yahluku kaman you tak boleh kamal lama-lama tak boleh. Yang ni tak boleh. Dia kena kamal. Ini idahal bila guna, tapi nun dengan sabdu ni kau salah. Ya, nun dengan lam bersabdu. Betul. Lam bersabdu. Dengan lam bersabdu, you tak boleh lama-lama. Kamal. Tak boleh. Itu orang bilang guna pendek. Kamalla. Idahal bila guna, betul salah. Betul. Tetapi pendek. Jangan tak boleh lah kamal salah. Ya, jangan lamakan dia. Itu orang bilang guna, bacaannya pendek. Memang nama dia betul dah. Nun mati bertemu lam bersabdu. Macam tu ya. Okey. Lam asli. Betul. Yang tadi yang apa ni yang ada suku tu hamas dah. Betul. Lepas tu? Lepas tu bila diwakafkan wakaf aula. Nama tanda berhenti tu. Nama tanda berhenti tu wakaf aula betul? Ya, nama tu yang wakaf lam ya, betul? Ya luku betul. Dia ada macam qalqalah tu Zahir. Ya, luqa, bukan luku. Luqa. Memang qalqalah. Memang qalqalah, tapi qalqalah ada jenisnya. Rasa-rasa jenis mana ni? Sukro. Dia ada baris. Dia ada baris. Baris depan. Tak kisah baris apa pun. Bila ada baris, dia bukan sugro. Kubro. Subro. K-U. Kubro. Kubro. Ya, luqa. Bunyi dia. So. Nanti tak habis lagi tu. Mikrofon tu tertutup. Cuba buka mikrofon. Okey dah, tertekan. Lam asli. Okey. Tazak tu tak ada Ustazah? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Rum asli. Ya. Wakaf kan madi sukun. Betul. Dan sifat ra tu je kita nak tahu. Ru. Apa sifatnya? Tafkhim. Ya, tafkhim terbalik ya. Okey, balik kepada tanda wakaf tadi. Tanda wakaf di situ yang ada qaf lam ya. Apa maksud dia sebenarnya? Apa yang dituntut oleh tanda wakaf tu? Kita tanya orang yang baca dulu. Yang mana tanda ni? Yang keluk tu ke? Lepas selepas dia ada benda kecil tu, ada tulisan kecil kat atas tu. Cuba tengok. Yang mana ni? Ni cuba tengok skrin. Nampak skrin tak? Boleh tak tengok skrin? Tu. Yang nama apa tadi tu? Apa?
Yang aulia tu saja. Yang Ya. aula tu ke? Ya, waqaf aula. Itu nama. Waqaf aula. Itu nama dia. Tetapi apa maksudnya? Maksud dia sebenarnya kena berhenti. Kena berhenti. Ya, aula maksudnya lebih elok. Waqaf maksudnya berhenti. So, elok berhenti. Lebih elok berhenti. Sebab tu kita kena berhenti. Okey? Waqaf aula ataupun kalau dia ada satu lagi nama dia waqaf kafi. Kafi. Itu kalau boleh ingat lah. Kalau tak boleh ingat kafi, ingat waqaf aula saja. Ya. Okey. Yang seeloknya berhenti saja. Ya, macam ni. Kalau nampak dia, kita berhenti. Okey. Okey. Terima kasih Ustazah. Kita panggil kawan lagi. Silakan. Kak Hasnawizan. Anda Silakan. ikut ni jangan list. Okey. Anda ikut list. Silakan. Alamak. Tak apa. Jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Dar tu kalau boleh tebalkan lagi you punya ra. Qaddarna. Ya. Okey. Lam alif. Di mana lam alif? Di mana? Lam alif. Di mana? Di mana macam mana? Yalah, Kak Maju sebut. Illa. Illa you cakap ada lam alif ya? So yang mana ialah exactly-nya pada il ataupun pada la? La. Pada la. So apa dia? Mad asli. Mad asli, betul. Okey. La, ya, pada il tidak ada apa-apa ya, tidak ada hukum alif lam ya. Pada la huruf lam, lepas tu ada alif, mad asli. Okey. Lepas tu yang ada hamzah wasal tu saya tak ingat dah apa mak. Okey. Hamzah wasal ini memang betul selepas la ya. Memang ada yang ada belon kita kata atas tu ya. Macam belon lah ya. So itu dipanggil hamzah wasal ya. Tapi tidak semestinya ada apa-apa hukum pada dia. Tidak. Ya. So di sini yang ada hukumnya adalah pada mim sukun tu illam. Bila kita membaca, kalau nak berhenti illa la mad asli. Kalau nak berhenti. Tapi kalau kita baca terus illam la tak ada dah, mad asli tak ada. Itu masuk kat mim. Mim sukun tu ada nama. Mim sukun tu izhar syafawi. Betul, izhar syafawi. Ya, betul. Izhar syafawi. Okey, seterusnya. Ha tu apa tadi Hu ya. Hu betul kan? Hu tu. Hu ya. Okey. Nak cuba silakan. Apa yang tadi lupa dah saya ni. Mad silah qasirah. Ya, mad silah qasirah. Baca pada hu. Ya, 2 harakat ya. Tapi sebelumnya ada ra. Ra, sifat ra kita kena tahu tebal atau nipis. Ra. Ra ni ra tafkhim. Ya, tebal. Tafkhim bermaksud tebal. Lepas tu hu, mad silah qasirah, bacaannya 2 harakat. 2 harakat. Ya, betul. Qaddarna ra tu pun ra tafkhim. Ya, betul. Na tu kita sebut mad asli ke Ustaz? Kalau kita berhenti. Ya, kalau kita berhenti dia mad asli. Nah. Kalau sambung jadi mad wajib. Nah, mad jaiz. Mad jaiz. Mad wajib tak pernah berhenti jadi 2. Ini mungkin lebih senang nak ingatlah. Hanya mad jaiz sahaja yang boleh berhenti jadi 2. Kalau terus panjang, kalau mad wajib tak ada, ya. Jadinya kalau terus mad jaiz munfasil. Lepas tu ada antara di tengah-tengahnya, selepas na tu ada lam alif. Apa dia? Tidak boleh waqaf. Ya, tidak boleh waqaf. Dia ada nama lah, ya. Nama dia? Nak sebut nama? Waqaf. Waqaf qabih. Waqaf qabih. Q-O-B-I-H. Waqaf qabih. Qabih bermaksud buruk. Kalau kita berhenti kat situ. Q-O-B-I? Q-O-B-I-H. Qabih. Qabih. B-I-H. Q-O-B-I-H. Qabih. Ya. Maksudnya buruk. Kalau kita berhenti, qaddarna. Tadi berhenti kan? Tak berhenti. Qaddarna tak berhenti.
Oh, tadi baca panjang ke pendek? Panjang. Kepada na tadi? Okeylah. Sebenarnya kalau qaddarna, kalau dia berhenti maksudnya dia tak faham undang-undang la ya. Makanya tidak boleh berhenti kat situ. Tapi macam saya cakap tadi bukanlah haram ke apa ya, cumanya dia tak elok ya. Cacat sikitlah undang-undang tu kita tak faham ya. Tapi kalau nak terus pada na, kalau nak teruslah boleh baca panjang. Dua pun boleh sebenarnya. Bagi orang yang membaca dengan qadar dua harakat boleh now ya, tanpa berhenti. Dan kalau bagi orang baca panjang, panjanglah. Okey, seterusnya Innaha inna tu wajibul gunnah. okey, tapi dia bukan pada na, pada in. Wajib gunah tu. Ya? In. Itu wajib gunah. Okey. Lagi? Okey. Ha alif mad asli. Okey. Laminal ghabirin. Nal tu saya tak tahu sama Ada. juga ke tadi? Mak. Yang tadi kita bandingkan yang tadi. Cuba ganda ya. Ilam tadi. Banding ya. Tengok ya. Ilam lepas la ada hamzah wasal. Ya, sekarang pun ada. Selepas na ada hamzah wasal. Tetapi yang ni ada sedikit berbeza. Yang ini selepas hamzah wasal ada huruf lam. Ada huruf lam mati yang ni. Yang tadi tak ada lam. Yang tadi kan. Itu beza dia. So yang ini ada hukum alif lam. Itu saja. Alif lam ada dua. Nampak sabdu tak? Tak nampak sabdu? Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Tapi kalau ada sabdu selepas lam, ya, sabdu mesti selepas lam. Jika ada sabdu selepas lam, alif lam syamsiyah. Sekarang tak ada sabdu, makanya kita panggil alif lam qamariyah. Sekali dah tulis ni. Ya, tapi sebenarnya alif lam ni mudah saja sebenarnya. Okey, lagi lepas tu? Okey, ra mad asli. Okey. Roya mad asli. Ya, ra bari bawah ya. Dia sebenarnya ya, ra bari bawah, lepas tu ada ya. Itu sebenarnya mad asli, betul? Ra tu sendiri ra tarqiq. Ya, nipis, tarqiq, betul? Ra ya nun rin ma'rif li sukun. Ya, rin. Tapi kita masih kena panjangkan pada ri. Kita kena panjangkan pada mad asli, ya. Masa kita baca panjang tu, kita tak masuk huruf nun langsung ya. Masa kita panjangkan mad asli tadi kalau nak berhenti. Ya, untuk jadi mad arid sukun, kita hanya panjangkan pada mad asli saja, agak-agak cukup panjang baru masukkan huruf nun tu. Ya, itu cara dia. Rin. Gitu je. Jangan masuk nun awal-awal, ya. Okey, alhamdulillah ya. Okey, kita sama. Ikut list. Ya, ikut list. Boleh ya? Kita pergi. Kenapa? Kak Nona. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Itu kawan kita berhenti pada titik 3 yang kedua. Boleh? Sekarang Nona boleh cuba berhenti pada yang pertama, 3 yang pertama. Silakan. Dzalikal kitabu la raib. Terus saja. Fihi hudal lil muttaqin. Dua pun boleh. Ya. Sekarang ketiga pula tak payah berhenti langsung. Terus je ulang dari awal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah bacaan dia kalau kita nampak titik 3 ni ya. Semua tadi boleh. Yang kedua pun boleh. Tapi kena berhenti kalau nak berhenti pada salah satu sahaja. Tak boleh berhenti pada kedua-duanya. Dan kalau tak nak berhenti, terus sahaja pun boleh. Ya. Okey, silakan tajwid. Za mad asli ada alif maksurah. Okey. Kal alif lam qamari, lam mati, lam sukun tu. Ya. Ta mad asli. Okey. La mad asli. Okey. Roy ya ya sukun sebelum dia ada baris Fatihah harfulin. Okey, kalau bukan nak bukan baris Fatihah, baris
Fathah. Fatah. Apa Fathah. fatah? Fathah boleh. Fathah boleh. Fathah. Ya, okey. Taib. Kalau wakaf huruf ba jadi qalqalah kubra. Betul. Tapi raib. Apa nama dia kalau wakaf? Hafulin. Bukan. Maksilah qasirah. Bukan maksilah roha. Mana ada roha kat sini? Okey, harfulin betul. Harfulin betul ya, tapi harfulin ketika bacaan terus. Tapi kalau berhenti dia tak pakai nama harfulin, tapi lin juga ah. Maklin. Ya, dia jadi maklin. Itu beza dia. Tapi bukan semua. Saya beritahu ya, bukan semua harfulin boleh menjadi maklin, bukan. Ya. Ini terpulang pada kalimah tu sendirilah. Syarat dia sebenarnya kalau untuk kita faham sama ada harfulin tadi boleh jadi maklin ke tak boleh. Ya, kata la raiba fi. Rai. Masa rai harfulin. Tapi kalau kita berhenti la raib, bukan harfulin dah, terus jadi maklin. Macam mana nak tahu dia boleh jadi maklin? Macam ni. Selepas huruf ya sukun, ya, selepas harfulin wajib ada satu huruf sahaja. Huruf di sini huruf ba. Huruf apa-apa pun boleh, ya, satu saja. Okey. Dan ada ba tadi qalqalah kubra. Terpulanglah kalau dia berhenti pada yang pertama maklin dan ada qalqalah kubra. Kalau berhenti pada yang kedua pula, titik tiga yang kedua, ada apa? Hamas. Ya, pada ha, fi. Hamas dan jadi fi panjang. Betul. Apa nama? Ma'arid li sukun. Ya, mad arid disukun. Kalau berhenti pada yang kedua. Nampak beza ya? Dan wakaf ini namanya apa tadi? Wakaf ta'nuh. Ya, taknuk. Taknuk tu titik tiga. Dia kata sebenarnya titik tiga bertenggek. Boleh ya? Dia kata titik tiga berpelukan. Itulah dia tulis dalam buku tajwid tu. Titik tiga berpelukan ataupun titik tiga bertenggek. Itu nama dia. Okey, dan seterusnya hudal. Hudal tanwin bertemu lam syadda idgham bila gunah. Betul, hudal idgham bila gunah. Tapi kalau berhenti pada hudal jadi apa? Ma'iwat. Ya, macam mana bunyi? Huda. Ya, huda berapa harakat? 2. Betul, 2. Okey, bagus ya. Boleh jawab semua ya. Okey, lil. Lif alif lam qamari. Ya, alif lam qamariyah. Lil. Alif lam qamariyah. Lepas tu Mutaki tu tak ada ki, ma asli, wakaf, ma'arid li sukun. tu boleh jawab semua Nona ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, at least sebenarnya kita boleh jawab tu bila kita faham kan. Ya. Itulah kita corner sana, corner sini kan, nama lain. Corner sini nama Tapi lain. tadi maklin tu saya dah terlupa dah juga. Yelah, tapi lama insya-Allah ya. Maklin hanya berlaku jika pada yang ada harfulin tadi boleh wakaf dan dia jadi panjang. Kalau boleh ya, dia akan jadi panjang. Kalau tak, bukan macam saya cakap tadi, bukan semua harfulin boleh jadi maklin, bukan. Ya, ada setengahnya harfulin memang dia harfulin sahaja. Ya, tak boleh jadi maklin. Ya, maklin tu panjang dia tu sama kadar dengan mad arid disukun. Kalau boleh, bolehlah. Kalau tak boleh, tak bolehlah. Ya. Okey, terus lagi ya. Ustazah, nak tanya, kalau yang hu dan lil tu tanwin bertemu lam tu bukan idgham bila gunah tu? Memanglah tadi kawan kita cakap idgham bila gunah, dia cakap. Oh ya ke, saya dengar tadi lah. Oh, okey. You dengar apa? Dengar apa tadi ya? Dengar apa? Nampak sangat ke laut. Memang kawan kita cakap tanwin bertemu lam idgham bila gunah, dia salah cakap. Oh, okey. Cumanya saya tanya dia kalau berhenti macam mana? Huda. Kalau berhenti itu yang jadi mad iwad. Okey. Seterusnya kita ikut list kita lah ya. Okey, Rosniza, silakan. Saya cuba Ustazah ya. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Ta sukun hamas. Okey. Kil izhar alif lam qamari. Okey. Tapi tertinggal apa? Ru, sifat ru. Ru ru tebal, tafkhim. Tebal. Ya, tafkhim. Okey.
Hasukun Hamas. Okey. Rohwan. Hmm. Um, Cuba dulu. Waw tanwin bertemu dengan alif izhar halqi. Izhar halqi betul, one ya. Nanti dulu sebelum tu ya. Dia bertemu dengan alif ke? One izhar Ha. halqi. Nama betul dah. Bertemu dengan alif ke? Tanya persoalan saya. Nama betul dah. Bertemu. Bacaan dah betul dah. One. Nama dia izhar halqi betul dah. Tapi saya tanya tanwin bertemu dengan alif itu betul ke? Bukan Ustazah, bertemu dengan Hamzah. Andai. Huruf Tanwin Hamzah. tanwin bertemu hamzah. Ya. Tapi alif tu Betul. untuk apa? Alif yang ada sebelum hamzah tu apa? Kenapa? Tu pada one tu nampak wow ada tanwin, katanya lepas tu ada alif. Kenapa ada alif kat situ? Tak tahu Ustazah. Okey, saya beritahu ya. Betul lah tadi ya, bacaannya one, rohwan innahum, bacaannya one, pendek, jelas, namanya izhar halqi, betul dah. Tapi saya tanya tadi, kawan kita kata tanwin bertemu alif, bukan ya, tanwin bertemu huruf hamzah. Ya, itu sebenarnya ya. Okey, saya tanya apa guna alif tu? Alif yang selepas huruf waw tu. Alif tu dia memang package tau. Memang package dia alif sentiasa ada dengan tanwin atas. Hanya tanwin atas ya, tanwin bawah tak ada alif, tanwin depan tak ada alif. Jadi ini memang dia package, memang tanwin atas mesti ada alif. Mesti ya. Nanti ada benda lagi. Sekarang compare. Linda naik sikit. Kita nak compare dengan perkataan hudan tadi. Hudan tadi. Hudan tanwin atas juga. Ya, tapi dia bukan alif selepas dia. Nampak? Tanwin atas. Dia tak kisahlah tanwin atas tu sengit ke, tanwin atas tu sama. Macam rohwan tadi sama. Tapi ya tu kawan-kawan kita ni ya, kawan kita kuningkan. Tapi pada hudan tanwin atas juga sengit. Itu tak apa, tak ada masalah. Tapi kenapa yang kat atas tu huruf ya, bukan alif. Yang ni alif, kenapa? Pak Ustazah kata tanwin atas memang package dia. Alif tu mesti ada. Cuba naik atas lagi. Ada tak yang lain? Cuba tengok. Cuba naik atas lagi. Ada tak tanwin atas yang lain? Tak ada. Tak ada. Tak ada tanwin atas dah. Cuba tengok yang kalau barisan pertama tu, tanwin bawah. Ya, yang barisan pertama. Nukur tu, tengok tanwin bawah. Tak ada alif. Ada Ustazah, ada yang sebelah tu. Sebelah Page 18. Wala ta'lunna uluan ya. Ya. Okey, kita tengok ya, kita tengok sebelah ya. Kita perhatikan sini, tengok. Tanwin atas dia sengit ke, dia tak sengit ke, mesti ada alif. Mesti. Bawah dia pun sababa, ada alif juga. Lagi ya. Tapi tanwin bawah tak ada alif, tanwin depan tak ada alif, nampak tak ada ya. Tapi ada sesuatu tentang kat sini tak kisah tanwin atas tadi sengit atau sama, itu tak kisah ya. Tapi cuba tengok yang soihatan tu, soihatan tu 3 baris dari bawah, muka surat 18 tu. Sesuatu tentang ta marbutah ya. Tengok ya. In kanat illa soihatan, tanwin. Wahidatan, tanwin. Ya, dia ta marbutah ni dia tanwin atas tapi tidak ada alif, tak pernah ada alif. Ini kita kata pengecualian dia lah, senang cerita ya. Ada yang terkecuali, dia tanwin atas juga tetapi dia tak pernah ada alif. Dan dia bila dia berubah macam ni, dia tak samalah dengan tanwin atas yang lain tadi. Sebab ini dia berhenti saihah ataupun wahidah. Dia akan berhenti jadi gitu. Kalau yang tanwin atas yang lain tadi, yang ada alif tu, huruf lain tadi, kalau berhenti jadi mad iwad, jadi 2. Huda ataupun jadi apa tadi ya? Rohwa. Pak dia. Yang tadi ya, kalau yang lain semua berhenti 2 harakat mad iwad. Tapi yang ni tak pernah jadi mad iwad, tak pernah 2 harakat. Tak pernah. Ini pengecualian dia lah. Ya, untuk ta marbutah. Okey. Dan dia ada satu lagi yang terkecuali sebenarnya, huruf hamzah. Huruf hamzah, tanwin. Hamzah bila dia ada tanwin atas. Tapi kalau kat sini tak ada, tak apa. Ya, kalau ada kita tengok, kalau tak ada tak apa. Ya, hamzah ni dia lagi special. Ada alif pun boleh, tanpa alif pun boleh. Dua-dua dia boleh kalau hamzah. Kalau ta marbutah tak pernah ada alif
dan dia berfungsi dia lain lah. Yang macam ni hudan jadi huda. Macam tu. Ya. Lepas tu bawah tu rahwa kalau berhenti. Ya, dia jadi mad aiwad, 2 harakat. Okey. Dan tadi kawan boleh sebut kedua-dua ra. Rah, sifat ra di situ apa? Kedua-duanya. Tebal. Tebal, tafkhim. Ya, tafkhim. Ha tadi dah sudah ke? Rah sudah ke? Ha dah. Sifat. Hamas. Hamas ya. Okey, tadi kawan kita baca terus ya. Dia baca mengikut panduan sod lam ya. Sebab sod lam ya atas dia tu ya. Atas dia tu ada sod lam ya kata elok terus. Jadi kawan kita terus. Tak ada masalah. Tapi kalau berhenti pun masih boleh. Kalau berhenti rahwa mad aiwad 2. Kalau berhenti ya. Memang dia kata elok terus. Tapi kalau buatnya nak masa tu nafas dah nak habis, macam mana nak terus? Betul tak? Jadinya boleh lagi. Tak ada masalah ya. So kalau wakamnya rahwa mad aiwad. Kalau terusnya rahwan innahum, rahwan, wan itu izhar halki. Okey, sekarang teruskan dengan innahum. In wajibul gunnah. Okey. Mim sukun, izhar syafawi. Okey. Nun sukun, idgham ikhfa hakiki. Ya, tapi kalau you nak sebut kat sini, nun mati tidak bertanda. Sampai mim sukun tadi, memang kedua-duanya sukun ya. Kedua-duanya. Mim pun sukun, nun sukun. Memang betul. Tapi kalau nak bagi kawan faham, mim bertanda sukun. Mim bertanda sukun. Yang itu nun pula, mim sukun memang dia mati. Sukun maksudnya mati sebenarnya, tapi tak ada tanda. Betul tak? So nun tidak bertanda. Kita fahamlah dia nun mati tidak bertanda bertemu huruf dal. Apa nama tadi? Ikhfa hakiki. Ya, macam tu ya, ikhfa hakiki. Lepas tu Dom tanwin bertemu dengan mim syaddah idgham idgham ma'al gunnah. Ya, ma'al gunnah. Memang mim ada syaddah. Idgham ma'al gunnah ni dia ada beberapa huruf tau. Selepas tanwin lah ni, tanwin bertemu mim. Memang dia ada syaddah lah, sabdu ya. Tanwin bertemu nun pun ada syaddah juga, sabdu juga. Tapi kalau tanwin bertemu ya, tanwin bertemu waw, tak ada syaddah ya, tidak ada sabdu. Huruf idgham ma'al gunnah ada 4. Ya, mim kat macam inilah selepas tanwin ya. Mim dia ada sabdu ataupun syaddah, nun pun dia ada sabdu ataupun syaddah. Tapi kalau waw dengan ya tak ada, tidak ada sabdu ataupun syaddah tadi. Tu kita kena fahamlah sesuatu tentang idgham ma'al gunnah. Ya. Okey, seterusnya. Ko mad asli kalau sukun, kalau wakaf jadi kun, mad arili sukun. Betul ya. Dan tertinggal ra sifatnya. Ra tafkhim. Ya, tafkhim ya. Okey, sekarang kita panggil Siti Nurlaila. Silakan. Muka surat 20. Sila. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Ulang balik salah. Silakan. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Okay, saya bagi tip. Katalah tayyibi. Masa tu nafas dah habis. Okey, tapi kita nampak lah kan. Berhenti je selepas ni ya. Tayyibina yaqulun. Boleh selepas ni. Tak ada masalah. Tak cacat. Okey, silakan tajwid. Itu alif lam tu alif lam kamaria. Bukan. Bukan. Ini terkecuali. Dia ada pengecualian dia tau. Dia bukan. Nampak macam tapi bukan. Ini allazina, perkataan ini allazina. Dia ada geng dia lah, ada beberapa lah sebenarnya, ada 7 ya. Kita tak panggil dia alif lam syamsiyah. Tidak. Kita nampaklah alif lam sabdu tapi ini bukan. Ini dipanggil isim mausul. Okey. Tapi isim mausul.
Ya. Nampak yang susah. Aduh. Okey, jap. Kenapa ni nama dia bukan Alif Lam Syamsiah? Kenapa? Ada alif lam kan? Alif lam tu Ini tak ada. bukan. Ini tidak ada alif lam, yang ini tidak ada alif lam. Yang ini memang ejaan dia macam ni tau. Yang ni memang ejaan dia macam ni. Kalau yang alif lam Syamsiah dengan alif lam Qamariyah tu, kita boleh buang alif lam dia tau. Kita boleh remove. Yang ini tak boleh. Ini memang sebab tu dia panggil, dia ada nama dia isim mausul. Dia ada beberapa 7 perkataan yang geng ni lah. Ya, Ni isim mausul. nama khas ke Ustazah, isim mausul ni? Dia kata nama khas, betul. Ya, kata nama khas. Ya. Tapi maksud dia isim mausul tu namanya kata nama hubung. Tapi memang dia jatuh dalam kategori kata nama khas. Ya. Silakan. Okey, Zaiyatu Mak Asli. Sekali masuk dah sampai na. Sekali jalan. Sekali. Oh, sekali jalan tu. Oh. Tu cakap tadi. Oh, maksud isim mausul ni Al-Lazina ni. Ya, sampai na. Betul. Oh, Tak payah sebut dah. Mak Asli okey. je tu, tak payah. Ingatkan alif lam tu aja. Tak, bukan. Oh, okey, baik. Hmm. Tatawa tu tak ada. Fa alif waw. Ni fa ni ada syaddah batasnya. Tatawafa. Fa tu Mak Asli. Fa Betul. alif. Hmm. Humul. Yang ni betul alif lam Qamariyah, betul? Betul. Betul. Alif lam Qamariyah. Malaikatu mala. Ini mak wajib Ustazah ya? Betul. Ya, mak wajib. Mak wajib. Katu Toibi. Oh ya, Toya ni Mak Asli. Dia bukan pada Toya tu, pada B. Mad aslinya pada sorry. B. Oh, Pada B. Toya. Tapi ada ada syaddah di bawah ni. Ya ni harfulin ya ni. Bukan, harfulin ya mesti mati. Sekarang ni ya tak mati, ya ada baris. Okey. Itu bukan. Bayar ni Mak Asli. Ya, betul. Ini lam ni dilarang berhenti. Ya, apa nama dia? Nama Arab. Nama Arab. Nanti kejap. Tadi saya catat macam lupa lah. Nanti kejap cek. Qobif. Qobif. Pandai. Okay. Izan yang pandai. Okey. Qobif. Ku ni Mak Asli. Lu ni Mak Asli. Nasalam. Lam tu Mak Asli. Mim depan tu tadi baru saya ajar dah apa dia huruf terbalik tadi. Sekejap ya. Saya tengok apa saja tadi. Alamak lupa. Ya. Betul tak? Betul. Okey, salamun. Katalah kita nak berhenti salam. Salam ya. Kita berhenti izhar halki tak ada. Kalau berhenti tak ada ya. Izhar halki kalau nak sambung je. Kalau berhenti situ salam, yang ada la adalah asalnya mad asli, tetapi bila jadi mad arid disukun. Tapi kalau nak izhar halki kena terus. Contoh je ni ya. Ni contoh saja ya. Jangan, bukan ayat bawah tu, ada ayat lain sebenarnya ya. Salamun ala. Contoh. Itu baru dia jadi salamun. Bila kita baca mun, ya. Mim dengan tanwin depan terbalik itu adalah izhar halki. Izhar halki hanya ketika terus sahaja. Kalau berhenti halki tidak ada. Terima kasih Ustazah. Ada sesiapa nak bertanya? Silakan. Ni 3 minit lagi saya tak teruslah. Nanti saya tak nak ambil masa ya. Anda bekerja, saya tak boleh ambil masa anda ya. Apa? Ada, silakan sesiapa yang ada soalan? Kalau ada, boleh saja bertanya di sini ataupun di dalam grup WhatsApp kita. Bila-bila masa saja, tak ada masalah ya. Gunakan platform tu untuk bertanya. Ya. Orang yang malu bertanya sesat jalan. Kalau rajin bertanya, insya-Allah ya. Dia perlahan-lahan dia akan dapatlah apa-apa yang dia rasa dia nak pelajari ya. Okey, selain daripada tu ada soalan lain? Adakah? Ustazah, saya nak tanya, boleh tak Ustazah terangkan izhar mutlak? Izhar mutlak. Sekejap page ni mari kita tengok page kita ada tak? Mari kita tengok ada tak izhar mutlak jap. Balik pada page kita tadi, kalau ada izhar mutlak.
tengok. Okey, alhamdulillah saya jumpa. Tadi kawan kita berhenti pada barisan yang pertama, sekarang turun kepada barisan yang keempat. Turun kepada barisan yang keempat, perkataannya dunia di hujung. Page berapa Ustazah? Ya, page yang tu, page yang sama, page kita tadi yang sama, tapi ni barisan yang ketiga, tapi masih page yang sama ya. Yang inna wa'dallahi haqq. Kita berhenti, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Saya jumpa di sini, ini yang mana saya jumpalah ya. Okey, perkataan dunia, ad-dunya tu. Di situ ada izhar mutlak. Pada mana? Pada nun sukun. Itu izhar mutlak. Ya. Dia kita dah sebelum ni kita sebut nun mati bertemu ya. Ingat tak tadi kan? Nun mati bertemu ya idgham ma'al gunnah. Tadi kawan kita ada nun mati bertemu mim syaddah. Nun mati bertemu nun syaddah ataupun nun mati bertemu ya ataupun nun mati bertemu waw. Ada 4 huruf-huruf idgham ma'al gunnah dengung. Tapi yang ni nun mati bertemu ya, tidak dengung. Itu beza dia. Dunya. Dengung tu sepatutnya pada nun tu lah. Dui. Tak boleh. Dia tak boleh dui. Ya, tak boleh ya. Alasan dia sebab nun mati bertemu ya di dalam satu kalimah. Makanya dengung tidak berlaku. Makanya ini dia panggil izhar mutlak pada nun sukun ni. Ya, nun sukun bertemu ya di dalam satu kalimah. Hukumnya dipanggil izhar mutlak. Bacaannya izhar. Izhar tu maksudnya tak dengung lah maksud dia ya. Mutlak tu maksudnya memang tak boleh dengung langsung. Mutlak sehabis-habisnya tak boleh dengung. Ini antara izhar mutlak yang saya jumpa di sini. Dan hurufnya biasanya nun mati bertemu ya dengan nun mati bertemu waw. Di dalam satu kalimah. Dia ada 4 perkataan sahaja. Yang ni perkataan dunia. Perkataan dunia ni banyak dalam Quran. Tetapi perkataannya ada 4 perkataan yang berbeza. Dia bukan dalam Iqra 6 saya rasa ya. Tapi tak apa. Nanti yang akan datang kita boleh highlight kat situ ya. Dia ada izhar mutlak. Sebelum ni saya cakap lam sukun. Sebelum ni, ya, huruf lam. Dia tak ada alif lam. Tidak ada yang hamzah wasal tu tak ada. Memang tiba-tiba jumpa lam sukun. Itu juga izhar mutlak. Tetapi selain daripada itu, yang ini. Ustazah, ada 2 tadi. Nun mati bertemu ya dengan nun mati bertemu wow. Ya. Ini memang izhar mutlak ni pun wajib tahulah kalau huruf lam sukun. Kat situ nampak lam sukun. Terima kasih. Kawan kita cuba mencari lam sukun. Lam sukun juga kita panggil izhar mutlak. Malikal mul. Mul di situ lam sukun. Lepas tu tu'til mul. Kedua-dua di situ lam bertanda sukun. Bertanda mati. Ini juga izhar mutlak. Tapi kalau yang kategori tadi tu lain sedikit tapi namanya sama izhar mutlak. Yang tadi tu nun mati bertemu huruf ya ataupun nun mati bertemu huruf waw di dalam satu kalimah. Makanya dengung tidak berlaku, dipanggil izhar mutlak. Perkataannya hanya ada 4 perkataan yang berbeza di dalam Al-Quran ya. Tak banyak. Perkataannya tak banyak. Ada 4 yang berbeza. Tapi macam dunia ni banyak. Selain daripada dunia, bunya pun banyak. Dunia dengan bunya pun banyak. Tapi yang bertemu waw tu sinwan, qinwan itu tak banyak dalam Quran. Sekali 2 kali je. Macam tu. Ya, so hanya ada 4 yang ni, yang geng ni lah, yang geng nun mati bertemu ya ataupun nun mati bertemu waw di dalam satu kalimah. Hanya ada 4 perkataan yang berbeza seluruh Al-Quran ni. Tapi dunia tu sendiri banyaklah. Bunya pun banyak, tapi qinwan, sinwan tak banyak. Siapa rajin lepas ni kalau jumpa dalam Quran, snapshot kan, ya, hantar dalam grup qinwan, sinwan. Sekali je kot, sekali 2 kali je kot maksimum. Ya, yang nun mati bertemu waw di dalam satu kalimah. Yang ni banyak, ya, yang nun mati bertemu ya dengan nun mati, ini ada 2 lah, dunia dengan bunya. Banyak dalam Quran, ya. So itu tentang izhar mutlak. Okey. Ada soalan lagi? Silakan. Kalau tak faham apa yang saya explain tu, tanya ya. Silakan. Ustazah, Saya. tadi tu isim mausul kan? Allazina. Allazina tu isim mausul. Tapi Ustazah kata ada lain-lain lagi tu, apa dia? Geng-geng isim mausul lah maksudnya. Okey, geng-geng isim mausul allazi. Yang tadi tu allazina, ada na. Sekarang kalau kita jumpa allazi, geng dia jugalah nama yang sama, isim mausul. Allazi banyak, allazina banyak.
Dan dia ada perkataan-perkataan lain mungkin allati. Allati juga nama yang sama, jatuh kategori isim mausul juga. Jangan kalau saya sebut yang lain tu mungkin tak kenal lah. Saya nak sebut 3 je yang banyak dalam Quran. Paling banyak allazina ataupun allazi. Itu. Dan allati. Allati boleh lagi lah. 3 ni banyak dalam Quran. Yang lain tu lagi tak banyak. Jadi kalau saya sebut pun nanti anda semua tak akan ingat punya. Itu grup isim mausul. Tak payah dah alif lam syamsiah semua. Tak payah. Semua sekali masuk satu nama. Okey. Yang lain. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Mikrofon buka. Ada Ustazah. Tapi tak faham juga. Ada dia merendah diri, je sebenarnya. Kan? Dia bukan dia tak faham, tapi lupa. Saya akui. Kita dengar dah banyak kali tapi asyik tak ingat je. Itu yang sebenarnya kan. Memanglah. Ustazah, susahnya nak ingat. Memang saya betul, saya faham perasaan tu. Memang betul susahnya nak ingat. Melainkan kerap dengar lah. Bila kita kerap dengar, sebut baru benda tu melekat di dalam kita punya ni. Kata tak memang betul. Linda tu terror macam mana dia buat Linda lepas ni PM lepas DM Linda, PM Linda macam mana Linda ingat semua nama tu? Ataupun tadi boleh pun yang mana-mana yang boleh, tanyalah dia orang macam mana dia orang boleh ingat. Tapi pastinya dia orang semua terror Ustazah. Semua terror. Ada kan? Punya tertinggal sedikit. Kak Ayah pun terror. Tertinggal sedikit di sana, sedikit di sana. Saya nak ingatkan Al-Lazi tu apa benda tu. Saya dalam kereta saya duk fikir apa. Lepas tu tiba-tiba saya dapat. Ya Allah, isim mausul. Kita orang tak boleh bawa apa pun ingat kerja je. Kak Ayah tak apa bawa kereta ingat tajwid. Dia gini kalau ada effort lebih sikit, saya cakap saya faham keadaan anda kan bekerja apa semua. Kalau ada effort lebih sikit, insya-Allah dia akan benda tu datangkan hasil. Itu je yang saya boleh cakap. Kan itu saja saya boleh cakap. Selebihnya memanglah nanti kalau anda terror semua, anda semua boleh jadi ustazah. Alhamdulillah boleh jadi ustazah semua tak? Alhamdulillah. Tapi antara tips kalau anda nak ingat, ajar, bimbing. Kalau siapa ada anak, bimbing anak. Kalau nak bimbing suami, silakan suami. Kok ada kita ajar. Ada mak ke mak mentua kat rumah ke yang mana berdekatan, bimbing dia orang. Masa tu akan membuatkan kita ingat. Masa tu boleh ingat Nak tunggu cucu lah ni. Kalau nak tunggu cucu, tunggu cucu dulu. Cucu Kak Lela nak keluar lagi. Nak ajar suami nanti kena marah sebab suami lagi pandai. Yelah, saya dulu pun kan saya cakap jujur dulu banyak tahun dah ni saya cerita ni, 10 tahun yang lepas. Bila suami saya nak pergi umrah, dia pergi dulu pada saya sebab saya tak boleh pergi. Anak saya nak periksa tahu. Jadi dia pergi dulu. Tapi saya tahu dia tak pandai. Dia tak pandai Quran sangat, tajwid. Jadi saya cakap pada dia, kalau you rasa you nak belajar baca Fatihah lah, saya tekankan Fatihah je. Yang lain memang tak guna dah masa tu. Ajarlah benda lain pun tak masuk confirm kan. Jadi saya kata kalau you rasa you nak baca Fatihah, saya dengar. Saya cakap kan, sebab dia nak pergi umrah ni. Nantilah dia tahu bila. Last day on the way ke airport. You baca ayo pak saya kata. Orang lelaki punya ego. Last day perjalanan dalam kereta nak pergi tu kan. Baru boleh tak you dengar I punya Fatihah. Ya Allah, saya sabar je, tak ada nak kata apa-apa sebab saya kesian kat dia kan. Sebab dia nak pergi kan, nak pergi umrah kan. Ada kelas dia dalam kereta. Macamlah kita boleh ingat kan? Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbal Alamin. Tapi saya dengan hati yang bengkak pun ada juga sebenarnya. Tak apalah. Saya dengar. Macamlah dia boleh ingat apa yang kita tegur tadi. Dengan kat airport. Ke airport. Kena airport, kena sidai kat airport berapa jam semua dalam flight, kena berapa lama pun tu kat sana pun lama. Macamlah dia boleh ingat tapi egonya. Tapi betul lah tadi kan nak ajar suami kan. Betul lah. Tapi bila dia cakap boleh tak you dengar I punya Fatihah dalam perjalanan. Ya Allah, bengkaknya aku dengar ya Tuhan. Tapi tak apalah, aku dengar juga. Itulah pengalaman. Nak kata apa kan? Alhamdulillah. Saya ni sebenarnya tadi saya cakap di awal, saya baru dapat tahu daripada anak murid saya, mak dia baru balik umrah. Kawan sebilik mak dia. Balik sini meninggal.
Bukan meninggal tu takut meninggal apa. Dia orang rupanya dah demam dari sana. Dah demam di sana. Dia orang masuk Madinah dulu. Masuk Madinah dulu baru pergi Mekah. Tapi masa kat Madinah pun dah demam. Saya ada tanya dia, mak pakai tak mask semua? Mak saya tanyalah. Entah Ustazah tak tahu. Sebab saya tahu dia, saya diberitahu oleh ejen setengah tempat tak boleh pakai Ustazah. Sebab saya cakap awal-awal, saya nak pakai mask. Saya nak pakai mask, saya nak pakai niqab. Saya cakap dia, ada tempat tak boleh pakai. Tak apa, tempat tak boleh pakai, saya tak pakai. Tapi saya mesti akan pakai. Benda tu kan biasalah orang ramai kan. Orang ramai so ini dia memang dia kena COVID kat sana. Dia so yang terkejut lah sebab sebilik dengan mak dia. Sebilik dengan mak dia balik sini sampai je sini yang seorang tu meninggal. Memang yang meninggal tu COVID tapi nama COVID tu nama virus yang lebih banyak di Arab Saudi. Kan? Jadinya betul lah benda-benda ni saya pun terkejut juga, nervous pun ada. Terkejut, nervous pun ada dengan cuaca kan. Mungkin cuaca panas semua kan. Memang saya pun ada rasa gemetar lah juga kan. Jadinya mudah-mudahan Allah mudahkan. Dalam fikiran tu macam-macam berfikir sebenarnya. Biasalah perjalanan pun jauh. Ustazah, umrah bila Ustazah? Saya pergi hari Sabtu ni insya-Allah. Oh, Sabtu ni Hari Sabtu ni. Selamat berangkat Ustazah. Minta maaf banyak-banyak. Selamat berangkat. Allah permudahkan urusan Ustazah. Sama-sama. Depan kita tak ada kelas lah. Dia orang suka Ustazah tak ada kelas. Tak lah. Ustazah, Selamat berangkat ngaji daripada Ustazah. Mekah Ustazah. Selamat pergi dan balik. Doakan kami di sini. Ustazah, Jangan doakan berehat kami. ni seronok. Ya, saya faham. Kalau berehat ngaji seronok. Itu Ustaz jangan risau, saya faham. Tapi kadang kita perlukan rehat tu. Ada masanya rehat tu sendiri membuatkan ingatan tu lebih kuat. Betul tak? Jadinya rehat tu memang seronok lah. Saya pun tahu, tak ada masalah pun ya. Dan mudah-mudahan cumanya dengan diri sendiri lazimilah. Itu saja yang saya nak pesan lah. Saya sama. Saya Jaga sama diri lah. Ustazah. Doa, ingat kami dalam doa Ustazah. Masya Allah. Amin. InsyaAllah. Tabarakallah. InsyaAllah saya sampaikan. Apa-apa sajalah. Doakan kami ya Ustazah. Doakan kami semua Ustazah. Jika tidak ada apa-apa saya akhiri ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah. Kita jumpa lagi insya-Allah dengan izin Allah. Amin. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah.